Selamat pagi kepada Pak Adiba dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami kumpulan 5 akan membentangkan tentang isu moral global iaitu jenayah cyber. Saya Queenie bersama ahli kumpulan saya Johannes dan Elana. Okey, apa itu jenayah cyber? Jenayah cyber ini merupakan aktiviti di mana peralatan komputer dan rangkaian internet digunakan sebagai medium untuk melakukan jenayah. Jenayah cyber ini merupakan jenayah yang melibatkan segala aktiviti jenayah yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ukut, dan segala aktiviti yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang sedia ada dengan menggunakan kemudahan komputer atau menggunakan internet atau rangkaian di ruang cyber. Okey, mari kita lihat apa jenis-jenis jenayah cyber yang sering berlaku di Malaysia. Itu yang pertama itu phishing. Phishing ni bertujuan untuk menipu selalunya dilakukan menerusi email untuk mencuri maklumat peribadi seseorang. Penjenayah phishing ni mendapatkan maklumat peribadi daripada mereka mendapatkan maklumat peribadi kita dengan mengarahkan kita untuk pergi ke laman web yang kelihatan seolah-olah seperti sebuah laman perbankan internet yang sah, tetapi ia adalah palsu. Jadi yang kedua, jenis jenayah cyber yang kedua adalah penipuan jual beli atas talian. Penipuan ini biasanya berlaku sekiranya kita tidak tahu sama ada penjual tu sah ataupun tidak. Contoh, kita nak beli iPhone tetapi barang yang kita terima tu sabun. Macam itulah. Yang ketiga adalah penipuan hubungan, iaitu love scam. Love scam ni biasanya dia tidak terjadi dekat perempuan saja atau wanita lah. Dia juga terjadi pada lelaki. Ada satu statistik yang menunjukkan mangsa love scam ni terdiri pada 55% daripada wanita dan 45% daripada lelaki. Seterusnya adalah skim penipuan kerja dari rumah. Skim penipuan kerja dari rumah ni merupakan individu tersebut dikehendaki membuat bayaran terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan maklumat pekerjaan. Dan yang seterusnya adalah judi cyber. Judi cyber ni contoh judi cyber adalah seperti kasino dalam talian. Mereka juga membuat pertaruhan bola sepak seperti kalau ada Piala Dunia kah, mesti ada individu yang membuat pertaruhan siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi mereka akan mendapat duit. Seterusnya adalah penggodaman. Penggodaman ni mereka contoh, kalau Facebook, kalau ada akaun Facebook dan ada seseorang mengodam akaun Facebook anda untuk mendapatkan duit daripada orang lain. Next. Ini merupakan keratan akhbar jenayah cyber yang berlaku di Malaysia lah. Itu yang dapat kita lihat, polis akan mengambil keterangan mangsa Macau scam di Peru, mangsa penipuan beli kereta import murah di media sosial meningkat, dan wanita bersuami antara 644 mangsa love scam. Next. Jadi, di sini kita dapat lihat statistik jenayah cyber. Pada tahun 2019, sebanyak 13,703 jenayah yang direkodkan dan kerugian mencatatkan 539 juta. Dan pada 2022 yang terkini lah, sebanyak 12,092 kes dan kerugian mencatatkan 414.8 juta. Dan antara jenayah yang utama adalah belian secara dalam talian, pinjaman tidak wujud, pelaporan dalam talian, Macau scam, African scam, business email, compromise, dan penipuan SMS. Okey, Seterusnya saya akan membentangkan tentang punca jenayah cyber, karena setiap perkara itu mesti ada puncanya, seperti pokok yang takkan bergoyang kalau tak ada angin yang bertiup. Jadi
salah satu punca yang menjadi penyumbang utama bagi jenayah cyber ini untuk terus berlaku ialah teknologi yang mudah diakses. Pada zaman sekarang ini, siapa aja yang tak ada kemudahan teknologi di tangan kita kan? Semuanya ada phone, semuanya ada laptop, semuanya ada tablet, dan sebagainya. Jadi kemajuan dalam teknologi komputer dan internet telah menjadikan akses kepada peralatan dan sumber daya digital menjadi lebih mudah dan murah. Ini membolehkan individu dengan niat jahat untuk melancarkan serangan cyber tanpa banyak kesulitan. Sekarang, kalau Anda ingin menjadi seorang penjenayah cyber, apa yang Anda perlukan cuma sebuah phone dan rangkaian internet yang aktif. Anda layak menjadi seorang penjenayah cyber dengan niat jahat. Tapi janganlah jadi penjenayah cyber. Oke, kebersamaan dan kecekapan teknologi moden juga memudahkan pelaku jenayah untuk menyembunyikan identiti mereka dan meningkatkan kemungkinan kejayaan serangan. Seperti orang itu boleh membuat fake profile, itu profile palsu di media sosial untuk menyembunyikan identiti sebenar mereka dan menjadikan mereka ini lebih sukar untuk dikesan. Yang kedua, dari pihak masyarakat itu sendiri berlaku kurangnya kesedaran keselamatan digital. Ini tidak berlaku kepada certain masyarakat saja, ini berlaku kepada semua tanpa mengira latar belakang, pendidikan, dan sebagainya. Di mana kita dapat melihat banyak pengguna internet tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang keselamatan digital dan risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Kebanyakan pengguna internet mereka tidak tahu maklumat yang mereka masukkan ke internet itu boleh disalurkan, boleh dikongsikan kepada siapa saja, kemana maklumat-maklumat itu boleh pergi, dan kepada siapa maklumat-maklumat itu boleh jatuh, termasuklah ke tangan-tangan orang yang tak bertanggung jawab. Jadi kurangnya kesedaran ini membuat mereka mudah menjadi mangsa serangan jenayah cyber seperti penipuan dalam talian, pemindahan uang secara haram, atau pencurian identiti. Jadi di sini saya petik dua kata akbar, yaitu penjawat awam. Okay? Penjawat awam, bukan sebarang-sebarang dia punya pendidikan. Penjawat awam rugi lebih daripada 800,000 diperdaya oleh sindiket Macau Scam. Dan yang kedua, pesawah rugi 30,000 diperdaya sindiket Macau Scam. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kekurangan kesedaran ini bukan hanya berlaku kepada orang yang kurang pendidikannya, secara kasar kita kata, tapi ianya boleh berlaku kepada orang yang berpendidikan tinggi juga. Karena pendidikan itu tidak menjamin dia punya kesedaran tentang penggunaan teknologi ini. Dan kita beralih kepada kesan jenayah cyber yang akan dibentangkan oleh Eliana. Baiklah, seperti mana yang kita telah kenali tadi, banyak punca dan kita juga telah kenali jenis-jenis jenayah cyber dalam isu ini. Jadi, sudah pastinya ianya membawa kesan kepada setiap lapisan masyarakat lah. Jadi, antara kesan jenayah cyber, saya bahagikan kepada individu, masyarakat, dan begitu juga dengan negara lah dalam tiga konteks ini. Yang pertama, merosakkan pemikiran anak muda. Dan yang kedua, menjejaskan keharmonian masyarakat awam. Dan yang ketiga, mengalami kerugian wang ringgit. Dan yang keempat, mengancam keselamatan negara. Baiklah, saya akan terangkan yang pertama dahulu. Kesan jenayah cyber ini, dia boleh merosakkan pemikiran anak muda. Kita tak sedia maklum bahawa laman web yang ada di alam maya, dia bukan sekadar positif saja, tapi sebenarnya dia pun ada juga wujudnya negatif. Jadi, berbagai laman web negatif yang telah dimuat naik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini dapat merosakkan pemikiran anak muda. Misalnya, laman web pornografi dan game terorisme yang bebas dilayari oleh masyarakat berbilang umur. Maksudnya, orang muda pun sekarang ini yang umur masih kemungkinan sekolah rendah pun boleh juga layari dia punya laman web ni. Jadi, laman web ni dia boleh dilayari oleh siapa-siapa sahaja. Dan itulah yang menyebabkan kerosakan pemikiran anak muda. Pemikiran anak muda ni dia akan terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. Disebabkan anak muda ni dia berada dalam dia pada aras yang sekunder sekarang ni kan, jadi dia mudah dipengaruhi oleh orang sekeliling. Jadi perasaan ingin tahu mereka ini dia akan membawa mereka untuk melayari laman web negatif ini. Dia akan rasa lebih perasaan ingin tahu mereka. Macam bila orang asyik larang kan, mestilah dia akan rasa kenapa lah orang larang tengok ni.
makinlah dia orang suka mau tengok. Jadi bila dah tengok tu, dia orang akan lebih terpengaruh dan lebih addicted dengan benda tu. Okay, seterusnya kesan jenayah cyber ini juga dia boleh menjejaskan keharmonian masyarakat awam. Seperti mana yang kita tahu, sikap masyarakat kita sekarang ni dia mudah percaya dengan maklumat yang belum pasti kesahihannya. Maksudnya, dia orang akan share benda yang mereka belum tahu lagi benda itu sahih atau tidak. Yang pasti mereka mampu sebarkan kepada rakan-rakan mereka, kawan-kawan mereka. Contoh, kita beralih kepada 2 tahun yang lepas, berita palsu ketika pandemik COVID-19 ini sangat berleluasa lah, dan ianya menyebabkan ramai masyarakat membuat pembelian panik. Maksudnya di sini disebabkan oleh penyebaran maklumat yang palsu. Contoh pasal COVID hari itu, kita banyak dengarkan barang-barang semua cepat habis stok, telur lah, habis stok minyak lah. Sebab semua orang berebut untuk membeli. Disebabkan oleh berita yang belum tentu sahih lagi. Macam tu. Mereka akan bergaduh untuk mendapatkan barang yang terhad. Bila bergaduh ni, otomatik dia boleh merosakkan perpaduan setiap orang. Jadi hubungan daerah kita ni dia boleh jadi renggang macam tu. Disebabkan barang sahaja tu. Lepas tu, situasi ini juga boleh mengakibatkan kehancuran perpaduan antara masyarakat berbeza kaum dan agama. Disebabkan oleh perbuatan yang kecil, dia boleh membawa kepada kesan yang sangat besar, which is menjejaskan keharmonian masyarakat awam. Baiklah, seterusnya kita dapat lihat juga dari konteks wang ringgit. Apabila kita terlibat dengan jenayah cyber ini, sebenarnya dia juga telah memberi kesan kepada wang ringgit kita, di mana kita akan mengalami kerugian wang ringgit. Saya tak pernah dengar pun selama kita terlibat dalam jenayah ini kita pernah untung. Yang kebanyakan kita dengar memang akan mengalami kerugian. Kerugian ini boleh terjadi kepada seseorang individu atau organisasi besar. Jadi boleh terjadi kepada saya ataupun contoh IPG macam tu. Jadi mereka akan mudah ditipu dengan janji manis penjenayah cyber. Yang dalam konteks ni saya lebih tekankan kepada contoh yang saya berikan adalah jenayah love scam lah, perhubungan tadi. Apabila orang telah ditipu dengan janji-janji manis penjenayah cyber, seseorang itu dia akan sanggup melakukan apa-apa sahaja. Contoh, orang minta bank in duit 200,000. Dia sanggup sebab dia dah ingat janji-janji manis tu. Dia mau hidup bersama dengan seseorang tu. Mestilah kita akan sanggup lakukan apa sahaja demi orang tercinta. Jadi, itulah yang dikatakan jenayah love scam tadi. Menurut Nuraina Hanis 2023 Oktober 12, masyarakat terlalu percaya dengan kata-kata manis sehingga tidak sedar ditipu. Dan perkara ni, dia orang bukan sahaja kehilangan duit tau, tapi dia orang juga telah menyebabkan mereka malu dan maruah mereka juga tercemar. Disebabkan oleh mereka macam, mesti orang sekitar mereka terus anggap mereka macam, kenapalah dia terlibat dengan benda tu. Tahu benda tu macam tipu je macam tu. Tapi kita tidak tahu lah kan, sebab benda ni kan dia love, dia perasaan kita, tiada pun orang faham. Jadi itulah yang dikatakan mengalami kerugian wang ringgit tadi. Kita sanggup buat apa-apa sahaja demi janji-janji manis tadi itu. Seterusnya, mengancam keselamatan negara. Jenayah cyber ni dia menjadi senjata baharu yang efektif untuk penjenayah cyber mencerobos sistem negara, terutamanya maklumat sulit. Menurut Muhyiddin Arifin 2019. Maksudnya, sesiapa sahaja penjenayah ni, dia boleh hack sistem keselamatan negara kita dan data-data pribadi setiap masyarakat, setiap warga negara Malaysia boleh diambil oleh mereka, diserah oleh mereka dan boleh dijual. Maksudnya, benda ni sangat-sangat bahaya. Dan ianya juga boleh mengakibatkan kerugian besar kepada sebuah pihak. Jenayah cyber yang berlaku untuk mengancam keselamatan negara, dia lebih kepada ancaman penggodam lah. Penggodam dia akan hantar serangan virus kepada sistem data-data kerajaan kita. Data-data ni lah yang penting sebenarnya untuk sebuah negara. Apatah lagi negara kita kan kecil je. Jadi, diorang memang akan gunakan benda yang cyber ni lah untuk mengancam kita punya keselamatan. Sebabkan tu, kita perlu atasi benda ni dengan sebaik-baiknya. Okey, baiklah. Jadi di sini kita dapat lihat
peranan Ejen Moro untuk menyelesaikan isu jenayah cyber. Maksudnya, setiap lapisan masyarakat memang akan bekerjasama untuk menyelesaikan isu jenayah cyber. Yang pertama, kita boleh lihat dari konteks keluarga. Okey, apa yang keluarga boleh lakukan untuk menyelesaikan isu jenayah cyber ni? Walaupun dia dalam keadaan kecil saja, tapi itu boleh membawa impak yang besar kan? Okey, kita lihat. Yang pertama adalah memberikan pendidikan tentang internet. Kedua, mendidik etika menggunakan internet. Dan yang ketiga, mendekat laman web yang tidak berfaedah. Dan yang keempat, memperuntukkan masa yang sesuai. Okay, saya akan terangkan satu persatu untuk setiap cara keluarga ni tadi. Yang pertama, memberikan pendidikan tentang internet. Ibu bapa, maksudnya di sini perlu terangkan segala butiran mengenai internet supaya mereka faham dan bijak menggunakannya. Memang akan ada ibu bapa yang bagi saja telefon kepada anak-anak mereka tanpa memberitahu cara penggunaannya. Jadi anak-anak ni dia akan main sajalah. Mana dia tahu betul atau salah selagi tidak ditegur oleh ibu bapa. Jadi disebabkan tu ibu bapa kena berikan butiran yang mendalam lah terhadap penggunaan internet ni supaya mereka celek IT. Okey, contoh ibu bapa memberitahu atau memberitahu mengenai laman web yang berunsurkan penipuan dan berisiko untuk dilayari. Contoh, ibu bapa akan bagi tahu lah macam yang ni laman web yang tak boleh kamu buka pun. Dia tak bagus untuk kita punya kesihatan macam tu. Bila ibu bapa ni kan dia dekat dengan kita. Jadi kebarakan yang besar untuk seseorang tu terdidik sangat tinggi. Contoh, ibu bapa juga menekankan tentang kebaikan dan keburukan media sosial sesuai dengan cara penggunaan kita. Dan yang terakhir adalah anak-anak haruslah dididik sedari kecil lagi agar mereka mempunyai ilmu yang betul, celek teknologi dan mampu menjadi pemacu negara di masa hadapan. Kita memang kena didik mereka dari kecil lagi. Sebab bila besar, dioranglah yang menjadi aset negara. Kalaulah anak-anak muda sekarang ni rosak fikiran mereka disebabkan oleh jenayah cyber tadi, rosaklah negara kita maksudnya. Itulah yang saya ingin sampaikan. Okey, yang kedua adalah mendidik etika menggunakan internet. Etika ni bukan sahaja dalam dunia reality, tapi dalam dunia maya pun kita perlu ada etika juga. Dan inilah dikatakan etika menggunakan internet. Contohnya, kalau kita berkongsi sesuatu di media sosial, pastikan butiran maklumat pribadi tidak didedahkan. Mungkin ada orang sibuk mau selfie, suka selfie sana sini. Tiba-tiba mau selfie dengan dia kan baru dapat debit card ke, kad kredit ke. Dia tanpa sedar, dia kan selalu nak show sana sini. Jadi dia akan selfie tanpa sembunyikan benda tu. Termasuk juga dengan IC. Jadi benda itulah yang etika itulah yang perlu dididik oleh keluarga. Maksudnya ibu bapa kena bagi tahu anak mereka. Lain kali kalau bergambar jangan tunjukkan gambar IC ni, nombor IC ni. Benda ni sangat penting. Macam tu. Kalau ibu bapa dah terangkan, barulah anak-anak akan faham. Okay. Lain kali benda tu dia akan pegang seumur hidup dia. Dan contoh, kalaulah seseorang itu dia tunjukkan barang peribadi dia di media sosial, ianya berisiko menjadi bahan rujukan penjenayah cyber. Diorang kalau macam ni saja diorang boleh hack kita punya account. Etika yang diajar juga adalah elakkan berkongsi maklumat yang tidak pasti kesahihannya agar tidak menimbulkan masalah persefahaman. Inilah yang saya katakan tadi. Kita kena didik setiap individu agar tidak mudah menjadi masyarakat yang dapat berita hangat saja terus share tanpa tahu sahih atau tidak. Etika ini perlulah dipatuhi dengan nilai berwaspada dan tidak mudah percaya dengan tipu helah manusia secara maya. Okey, seterusnya penyekat laman web yang tidak berfaedah. Kita tahu tadi kan ada laman web negatif yang di luar sana. Jadi, aktiviti dalam talian anak-anak ni perlu dipantau dengan baik. Gunakan aplikasi yang ada perisian kawalan ibu bapa. Menurut Bernama 2021, ibu bapa perlu bertanggung jawab untuk memantau kandungan yang diakses menggunakan parental control tools. Aplikasi ini memang ada. Jadi ibu bapa kena, itulah sebab ibu bapa penting, dia perlu tanggung jawab. Kalau dia rasa dia nak anak dia celeti, dia nak jaga anak dia, memang akan ada ibu bapa ni dia akan ambil inisiatif untuk download benda ni.
aplikasi ini sebenarnya dia boleh membantu mendekat laman web yang tidak sesuai untuk kanak-kanak dan kita boleh adjust mengikut kesesuaian umur mereka. Keluarga juga boleh menyesuaikan akses internet anak-anak berdasarkan penilaian umur dan nilai moral mereka. Okey, seterusnya. Memperuntukkan masa yang sesuai juga penting untuk anak-anak supaya mereka tidak terdedah dengan handphone terlalu lama. Masa penggunaan internet haruslah dihadkan. Ibu bapa kalau boleh disediakan jadual masa yang perlu dipatuhi oleh anak-anak setiap hari agar nilai disiplin ini dapat dididik. Kalaulah kita biar saja anak main handphone, one day kalau kita tiba-tiba rasa mau, okay, saya kena didik anak saya supaya dia disiplin untuk tidak main handphone. Kalau kamu dah dari kecil dah suruh dia bebas main handphone, tiba-tiba besar mau tak ambil handphone dia, memang dia akan melawan kita. Sebab itulah kita dengar pepatah, meletup bola biarlah dari rebungnya. Dari kecil kita sudah pokok nilai disiplin ini. Had masa penting agar anak-anak tidak leka dengan penggunaan internet dan mereka dapat menyeimbangkan waktu belajar serta bersukan dengan baik. Anak-anak juga tidak akan bebas melayani perkara-perkara yang tidak diingini. Secara tidak langsung, kesehatan mata juga dapat dijaga. Itulah antara peranan keluarga dalam menyelesaikan isu jenayah cyber ini tadi. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan untuk menerangkan tentang peranan rakan sebaya. Dan seterusnya saya akan menerangkan dari aspek rakan sebaya. Jadi sebagai seorang remaja, orang yang paling dekat sama kita ialah rakan sebaya, di mana kita akan berkawan, berinteraksi, bermain, belajar bersama dengan rakan-rakan sebaya ini. Jadi oleh sebab itu rakan sebaya ini juga merupakan satu agent moral yang memainkan peranan penting untuk menjadikan kawan orang ini tidak terjerat dalam jenayah cyber. Jadi peranan yang pertama ialah melalui kesedaran dan pendidikan. Jadi rakan sebaya dapat membantu dalam meningkatkan kesedaran dan pendidikan mengenai jenayah cyber di kalangan rakan sebaya mereka. Jadi kalau kawan-kawan mereka yang ada menyebarkan ataupun berkongsi maklumat pribadi mereka ke dalam laman web yang tidak sahih, katakan mungkin ada satu laman web yang seakan-akan macam Maybank to you, tapi bukan Maybank to you. Lepas tu dia minta nama PIN. Jadi bagi kawan rakan sebaya yang tahu benda itu ialah scam, mereka boleh memberikan kesedaran kepada kawan mereka. So kawan itu selamat. So mereka boleh berkongsi tentang pengetahuan tentang risiko dan akibat daripada terlibat dalam aktiviti jenayah cyber dengan memahami kesan negatif yang mungkin timbul. Individu akan lebih berhati-hati dan berperilaku tanggungjawab dalam penggunaan teknologi maklumat. Jadi apabila berlaku perkongsian idea di antara rakan sebaya tadi, jadi kedua-dua mereka pun akan lebih berhati-hati dan tahu apa yang do and don'ts dalam dunia cyber ini. Seterusnya, sebagai seorang rakan sebaya, sokongan emosi juga amat-amat penting kerana seperti saya katakan, selain ibu bapa, yang kedua tempat remaja biasanya menghabiskan masa ialah bersama rakan sebaya. Jadi kepada rakan sebaya ni lah biasanya kalau dia down dia cari, kalau dia marah dia cari, kalau dia koyak dia cari dan sebagainya. Jadi rakan sebaya juga dapat memberikan sokongan emosi kepada bangsa jenayah cyber. Contoh, seorang kawan saya mungkin PD dia tiba-tiba dapat satu mesej lost scam dari MV. Katakan saya sangat suka awak lah. Bolehkah awak bagi RM500 ke dalam akaun bank saya? Sebelum PD down kena scam kan, saya boleh beri sokongan emosi cakap jangan pilih. Ya, macam dia. Okay. Mereka boleh memberikan tempat untuk bersembang, berkongsi pengalaman dan memberikan nasihat kepada mangsa yang mungkin menghadapi tekanan psikologi akibat daripada serangan jenayah cyber. Sokongan emosi ini dapat membantu mangsa pulih daripada kesan trauma yang mungkin dialami. Jadi dengan adanya sokongan emosi daripada rakan sebaya ini, kita boleh mengelakkan rakan-rakan kita dari melakukan perkara-perkara yang ekstrim. Mungkin lepas dia kena scam RM80,000, mungkin dia akan terjun sama mall kan. Kita tak tahu kan apa tindakan setiap individu. Jadi sebagai ejen yang paling dekat dengan individu yang ditipu, iaitu rakan sebaya, peranan ini merupakan peranan yang amat signifikan untuk mengelakkan perkara yang lebih buruk terjadi. Mungkin rakan sebaya ini juga boleh mengadvise kawan tadi untuk berjumpa dengan konselor, dengan pihak-pihak yang lebih berkaliber dalam memberikan sokongan emosi ini. Seterusnya, dan pengawasan bersama. Rakan sebaya boleh membantu dalam mengawasi dan melakukan aktiviti jenayah cyber yang mencurigakan. Mereka dapat saling memantau tindakan rakan sebaya mereka dan memberikan maklumat
kepada pihak berkuasa jika terdapat tindakan yang melanggar undang-undang atau merugikan orang lain. Contoh, macam saya ambil contoh Peter Elvison tadi. Katakan saya menyedari tindakan Dr. Elvison mula membuat love scam di dalam kelas ni. Dia mula mesej setiap perempuan minta duit dan sebagainya. Saya boleh melaporkannya kepada pihak polis kerana saya tadi adalah rakan sebaya LV. Sebab saya nampak apa yang dia buat itu tidak betul. Dia mendapatkan wang dengan cara yang salah. Dia menipu, dia menggunakan love scam. Contoh. Jadi dengan adanya peranan rakan sebaya ini, kes love scam di sini tadi sudah dapat dibendung, sudah dapat dibantras karena dia punya pelaku sudah kita dapat jumpa. Jadi dengan adanya pengawasan bersama, individu dapat bekerjasama untuk mencegah dan menangani jenayah cyber. Sebab seperti kita tahu, dalam dunia cyber ni, di dalam dunia maya tu mereka boleh menggunakan identiti yang palsu. Mereka boleh jadi cucu Jeffrey ke, Shahrukh Khan ke, ataupun Donald Trump. Tapi hakikatnya di belakang skrin tu cumalah orang Malaysia saja. Jadi apabila berlakunya pengawasan bersama ni, tak kisahlah di dunia maya dia menggunakan nama apa, Jackie Chan ke, Cristiano Ronaldo ke, rakan sebaya yang di dunia nyata tu dapat kenal siapa pelaku yang sebenar. Jadi proses untuk kita membendung, membantras dan mencegah jenayah ni menjadi lebih mudah. Dan yang keempat, pemupukan sikap positif. Rakan sebaya juga dapat memainkan peranan penting dalam pemupukan sikap positif dalam penggunaan teknologi maklumat. Mereka boleh menjadi role model kepada kawan-kawan di sekeliling mereka. Contohnya mungkin kawan dia tu tadi dari mula-mula dia suka post selfie dengan debit card. Kawan di sekeliling dia boleh memupuk dia ataupun bagi dia selfie idea lain, tak payah dengan credit card, mungkin boleh dengan kucing ke, dengan anjing ke. Jadi yang itu yang lebih selamatkan, tidak memaparkan identiti ataupun butiran-butiran pribadi dia lah. Jadi mereka boleh menggalakkan rakan-rakan sebaya untuk menggunakan teknologi dengan bertanggungjawab, menghormati privasi orang lain dan tidak terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang. Jadi mereka ni boleh menjadi pemandu arah kepada kawan dia tu untuk tidak melakukan perkara-perkara yang cross the line dalam dunia cyber tu. Kalau kawan dia tadi daripada mula-mula dia suka stok gambar orang ke, ni doh gambar dia masa tahun 4, otak contoh. Benda tu tak bagus. Jadi kawan dia tadi cakap, benda ni tak bagus, jangan buat. Kita hormati privasi dia. Mungkin akaun Facebook dia tak dapat uang sudah. Kita tak tahulah. Jadi dengan mengubah sikap positif ini, individu akan lebih cenderung untuk menghindari terlibat dalam jenayah cyber. Dan ini saya petik dari Anderson yang ditulis pada tahun 2016. Dan pendidikan keselamatan cyber. Rakan sebaya boleh membantu dalam menyampaikan pendidikan keselamatan cyber kepada rakan sebaya mereka. Jadi mungkin dalam saat-saat mereka lepak ke, mereka curhat dengan kawan-kawan, keluar topik, jom kita cerita pasal pendidikan keselamatan cyber. Biasanya lagi macam itulah. Mereka boleh berpositif dan panduan tentang cara-cara untuk melindungi diri daripada serangan jenayah cyber, seperti penggunaan kata laluan yang kuat, penggunaan kongsi maklumat pribadi sensitif, secara tidak bertanggungjawab, dan mengenal pasti penipuan dalam talian. Mungkin dalam diorang lepak-lepak, main gitar, cakap-cakap minum kopi tu kan, tiba-tiba dia cakap, hari tu kan ada satu member kita dia kena scam. Dari sana diorang belajar iktibar daripada tu. Mungkin lepas tu diorang mula upgrade punya kata laluan jadi lebih kukuhkan, instead of guna 1, 2, 3, 4, 5, 6 ABCD. Dan pendidikan keselamatan cyber ini akan membantu individu untuk menjadi lebih berwaspada dan mengurangi risiko jenayah cyber. Menurut Wilson et al., which is Wilson dan kawan-kawannya pada tahun 2012. Dan seterusnya akan membentangkan peranan sekolah yang saya akan pas kepada saudari Quinite Nyauting. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah mengetahui apa itu peranan keluarga dan peranan rakan sebaya dalam menangani masalah jenayah cyber. Jadi, sekolah seperti mana yang kita tahu, kita mestilah memupuk satu nilai positif dalam anak-anak ni sejak kecil. Seperti kata pepatah, menentu buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, sekolah kan murid akan meluangkan lebih banyak masa mereka di sekolah. Oleh itu, sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah jenayah cyber ni. Okey, apa yang sekolah dapat buat? Jadi, yang pertama, sekolah dapat mengadakan ceramah kesedaran. Melalui
contoh, sekolah menjemput pihak yang lebih berpengalaman atau yang lebih berpengetahuan untuk menjadi penceramah kepada penceramah di sekolah. Jadi menyebut penceramah yang berpengetahuan dari luar seperti pegawai polis. Ceramah ini dapat memberi pendedahan kepada murid tentang jenayah cyber dan murid akan diberi tips untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Melalui ceramah ini, murid dapat mengetahui apa itu kesan. Contoh, love scam tu. Mereka mungkin tak tahu apa kesan jenayah love scam ni. Apabila mereka diberi ceramah, jadi mereka dapat pengetahuan tu, jadi mereka dapat mengelakkan diri daripada terlibat daripada jenayah cyber. Dan kebanyakan jenayah ni berlaku kanak-kanak dan remaja sering menjadi mangsa jenayah cyber. Oleh itu mereka perlu diberi pendedahan sejak awal lagi. Yang seterusnya adalah menubuhkan kelab ICT. Kelab ICT ini adalah untuk memberi pendedahan kepada bahaya cyber kepada ahli kelab. Murid dapat pendedahan awal tentang cara yang betul menggunakan ICT. Jadi mereka tahu etika ketika menggunakan ICT. Jadi mereka tidak akan terlibat dalam jenayah cyber. Kelab ICT ini juga dapat melahirkan lebih ramai murid yang jelek ICT. Jadi mereka tahu peraturan apabila menggunakan ICT dan ini dapat mengurangkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber. Seterusnya adalah bekerjasama dengan pihak luar. Contohnya, sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak polis untuk menyiasat serangan cyber yang berlaku di sekolah. Selepas siasatan, pihak berkuasa mengambil tindakan mengikut undang-undang dan peraturan perlindungan kanak-kanak yang berkaitan dengan jenayah cyber. Pihak sekolah juga bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk melaksanakan tindakan disiplin dalaman terhadap pelaku selaras dengan dasar sekolah. Sekolah mengambil peluang ini untuk mendidik pelajar tentang bahaya buli cyber, etika dalam talian dan perbuatan buli cyber serta akibatnya. Apabila kerjasama dengan pihak luar ini berlaku, jadi kan polis melakukan siasatan terhadap pelajar, jadi ini dapat meningkatkan rasa takut murid tu untuk terlibat dalam jenayah cyber atau menjadi mangsa kepada jenayah cyber. Okey, seterusnya adalah mengintegrasikan pendidikan ICT dalam mata pelajaran yang lain. Contoh, murid diajar tentang etika yang betul dalam penggunaan teknologi dalam mata pelajaran yang berlainan seperti contoh, dalam mata pelajaran bahasa Melayu, murid diberi pendedahan tentang jenayah cyber dan murid digalakkan untuk memikirkan kesan jenayah cyber ke atas mangsa. Contoh, Cikgu BM tu bagi suruh murid tu buat karangan tentang jenayah cyber kah, kesan-kesan, faktor dan sebagainya. Dalam pendidikan moral juga dapat diterapkan, iaitu nilai dalam pendidikan moral juga dapat diterapkan untuk memberi kesedaran kepada murid untuk tidak terjebak dalam jenayah cyber. Apabila murid belajar tentang nilai-nilai moral ni, mereka tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi, melalui pendekatan ini, pendidikan mengenai etika dalam penggunaan teknologi tidak hanya menjadi tugas guru dalam mata pelajaran tertentu, tetapi ia juga menjadi satu aspek yang merentasi pelbagai mata pelajaran dan nilai dalam pendidikan moral. Ini membantu untuk menghasilkan generasi muda yang bijak, berhikmah dan beretika dalam dunia cyber, serta dapat melahirkan murid yang lebih peka terhadap implikasi tindakan mereka dalam talian terhadap diri mereka dan orang lain. Jadi mereka tahu baik dan buruknya apabila terlibat dalam jenayah cyber. Okey, seterusnya kita lihat kepada peranan masyarakat. Masyarakat ni dia lebih komuniti dia lebih besar, jadi masyarakat ni termasuk kita juga sebagai individu kepada pengguna media sosial, internet dan komputer dan sebagainya lah. Jadi, peranan yang pertama iaitu kita dalam
membuat pembelian dengan bijak. Semasa membuat pembelian tu, kita perlu menyemak alamat laman web atau URL yang dilawati di bar URL pelayar web browser. Dan kita perlu berhati-hati ketika membuat pembayaran sebab mungkin laman web yang kita layar itu tidak sahih dan ini mungkin menyebabkan duit yang kita transfer tu masuk kepada bank orang lain. Dan kita juga masyarakat juga perlu memilih platform membeli belah di atas talian yang berdaftar seperti Shopee, Lazada, official store yang menjual satu benda tersebut. Masyarakat juga boleh mendapatkan pendapat daripada orang yang lebih berpengalaman tentang barang yang hendak dibeli. Contoh, boleh bertanya kepada ibu bapa, rakan atau kenalan yang pernah membeli barang tersebut. Okey, seterusnya masyarakat juga perlu menggunakan kata laluan yang kukuh. Kata laluan yang tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain. Contoh, kita tidak boleh guna 1, 2, 3, 4, 5 sebab kata laluan ini terlalu mudah untuk diteka dan mungkin penjenayah tu tahu yang kita menggunakan kata laluan yang senang. Jadi, kata laluan yang kukuh harus mengandungi campuran huruf besar dan kecil, angka dan aksara khas serta sepatutnya lebih panjang. Kalau boleh melebihi 8 lah untuk mengelakkan dia terlalu mudah untuk diteka. Ini penggunaan kata laluan yang kukuh dapat mengelakkan daripada pencerobohan maklumat peribadi. Seterusnya masyarakat hendaklah berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Masyarakat perlu berhati-hati apabila mengklik pautan atau memuat turun lampiran dalam email atau mesej daripada sumber yang tidak diketahui. Mungkin pautan tersebut akan membawa kita ke satu pautan yang tidak sahih dan duit kita atau maklumat peribadi kita digunakan oleh orang lain. Jadi, masyarakat perlu mengesahkan kesahihan permintaan untuk maklumat peribadi atau kewangan. Dan kena pasti sama ada pautan yang diterima itu sahih ataupun tidak. Kita dapat mengenal pasti pautan tersebut sahih ataupun tidak apabila kita copy dan paste URL tersebut kepada satu laman web dan laman URL tersebut mengandungi protokol keselamatan HTTPS dan alamat laman web tersebut akan dipercayai dan sesuai dengan sumber asal mesej. Peranan yang ketiga adalah masyarakat perlu melindungi maklumat peribadi dan masyarakat perlu sentiasa berhati-hati ketika membuat naik sesuatu di media sosial. Contoh, masyarakat tak boleh memuat naik maklumat peribadi seperti alamat rumah, di mana tempat anak bersekolah, IC dan sebagainya. Dan contoh seperti nama penuh, maklumat kewangan, email peribadi, tempat kerja dan alamat rumah. Sebab maklumat-maklumat ni akan memudahkan lagi penjenayah tu untuk track kita lah. Penjenayah cyber boleh menggunakan maklumat ini untuk kecurian identiti. Jadi mereka contoh kad bank tu, mereka boleh gunakan untuk dapatkan duit kita, nama, IC. Kita juga boleh mengalami kerugian apabila mereka dapat masuk kepada bank ke maklumat bank dan kita akan mengalami kerugian. Okay. Seterusnya saya akan kembali kepada Baiklah, antara ide moral yang seterusnya adalah media massa. Jadi ini merupakan peranan media massa menyelesaikan tindakan cyber. Yang pertama adalah pencegahan dan
yang kedua pendidikan awam, dan yang ketiga pelaporan jenayah cyber. Oke, kita lihat dulu yang pertama, memberi pendedahan dan kesedaran. Kita tengok bagaimana media massa ini dia boleh berikan pendedahan kepada dan kesedaran kepada masyarakat awam dengan cara menyebarkan tentang isu jenayah cyber yang semakin berleluasa kepada semua lapisan masyarakat. Kempen dan iklan secara digital juga mengenai jenayah cyber dan langkah-langkah pencegahan perlu disebarkan kepada semua orang. Kita tahu kan semua orang sekarang ada handphone, ada media sosial. Jadi benda tu sekejap saja boleh disebarkan. Klik saja. Jadi ini boleh melalui media massa sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Mangsa jenayah cyber juga boleh berkongsi pengalaman mereka di media sosial untuk memberikan kesedaran kepada rakyat tentang bahayanya jenayah cyber. Kita mungkin ada orang tidak anggap serius benda ni sebab benda ni tidak berlaku dekat diri mereka serta orang terdekat dengan mereka. Jadi dengan adanya mangsa jenayah cyber yang ceritakan pengalaman mereka sendiri di media sosial, orang lain akan rasa macam, oh betul lah benda ni memang bahaya macam tu. Jadi dia boleh tingkatkan kesedaran mereka tentang bahayanya jenayah cyber ni. Okay, seterusnya adalah yang kedua, melalui pendidikan awam. Pihak media massa ni sebenarnya dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi minda masyarakat. Yalah kan, sebab setiap orang sekarang ni memang tidak boleh jauh daripada handphone. Jadi media massa ni dia memang memiliki kekuatan mempengaruhi setiap minda masyarakat. Pihak media massa dia boleh meningkatkan pengetahuan mengenai jenayah cyber ini dengan menyediakan liputan berita, program dokumentari, dan artikel tentang ancaman cyber, teknik penipuan dalam talian, dan cara-cara untuk menjaga keselamatan cyber. Benda ni memang kita kena berikan pendidikan kepada semua orang. Tak semua orang tahu benda ni. Mungkin ada yang tinggal di pedalaman, dia tidak faham lah kan. Baru bila mereka dari pedalaman pergi ke bandar, baru dapat handphone, dia tak sedar benda ni. Jadi benda ni memang kena bagi pendidikan awam kepada mereka. Pendidikan awam ni dia membantu masyarakat awam melindungi diri mereka sendiri. Dan media massa juga dia perlu salurkan maklumat yang sahih kepada masyarakat supaya tidak timbulnya masyarakat ni dia kan cenderung untuk menyebarkan maklumat apa-apa sahaja maklumat. Jadi sebabkan tu media massa dia kena salurkan maklumat yang sahih supaya masyarakat pun mendapat berita yang sahih. Media arus perdana seperti Astro Awani, TV3 macam tu perlu memainkan peranan untuk menyebarkan informasi yang sah menurut Zul Hisham Ishaq pada tahun 2023. Okey, yang ketiga adalah pelaporan jenayah cyber. Media massa ni dia bukan sahaja untuk kita release stress untuk main-main sahaja. Dia juga boleh menjadi platform untuk orang ramai melaporkan jenayah cyber. Maklumat tentang aktiviti jenayah cyber ini boleh didedahkan kepada orang awam supaya memberi kesedaran kepada orang awam. Ianya juga membantu pihak berkuasa menangani kes jenayah cyber ini. Contoh, kalau kita sekadar hantar pergi oleh polis jarang macam mungkin ada polis yang tidak bertanggungjawab, dia akan kira tu macam tu saja. Dia tak akan ambil the next solution. Jadi bila kita viralkan benda ni dekat media sosial, orang akan laju ambil tindakan. Sebabkan tu media sosial ni sangat penting. Keberhasilan menangani kes jenayah cyber juga perlu dikongsikan agar memberikan keyakinan kepada masyarakat awam bahawa pihak berkuasa mampu melindungi keselamatan cyber orang awam. Ini sangat penting sebab contohlah kalau kerajaan kita tidak post benda yang macam diorang berhasil untuk menangkap penjenayah cyber, orang awam akan tak akan rasa percaya pun dengan kerajaan. Diorang akan rasa macam kalau cerita pun tak dapat juga yang berlaku. Sebab macam itulah diorang tak akan percaya pun. Jadi bila kita dah tunjukkan keberhasilan benda ni, jadi orang awam pun akan percaya yang kerajaan kita ni memang sangat titik beratkan tentang isu ni. Itulah antara peranan media massa yang saya jelaskan. Seterusnya saya serahkan kepada Janes, iaitu Badan Bukan Kerajaan. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai peranan Badan Bukan Kerajaan dalam membentuk jenayah cyber. Jadi yang pertama, Badan Bukan Kerajaan memainkan peranan penting dalam mengatasi jenayah cyber. Okay. Jadi cyber merujuk kepada aktiviti jenayah melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti komputer, rangkaian di internet seperti yang kita nyatakan pada awal-awal tadi.
Dan sekarang ini jenayah cyber semakin meningkat dengan pesat dalam era digital ini, dan NGO memainkan peranan yang penting dalam membantu mengurangi kesan negatif jenayah cyber serta meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang isu-isu berkaitan. Jadi yang pertama, NGO yaitu badan bukan kerajaan boleh berperanan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang ancaman jenayah cyber dan cara-cara untuk melindungi diri mereka daripada serangan tersebut. Mereka mungkin boleh menyediakan program pendidikan dan latihan kepada masyarakat untuk membantu mereka memahami risiko jenayah cyber dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk melindungi diri. Jadi NGO ni mungkin boleh bekerjasama dengan pihak sekolah, mungkin mereka boleh buat program mereka ke sekolah dan ajar tentang pendidikan keselamatan cyber. Ataupun mereka boleh membuat satu hari, satu event di tempat-tempat awam seperti di pusat beli-belah, taman, masyarakat dan sebagainya untuk mereka menyampaikan mesej tentang kesedaran penggunaan cyber dengan berhemat untuk menggerakkan diri daripada menjadi seorang mangsa jenayah cyber. Yang kedua, penyelidikan dan pemantauan. NGO juga boleh terlibat dalam penyelidikan dan pemantauan terhadap aktiviti jenayah cyber sebab mereka ini mereka mempunyai lebih banyak kebebasan untuk mengumpul para pakar dalam bidang IT ini untuk kita membendung jenayah cyber ini. Mereka bekerjasama dengan pihak kuasa untuk mengumpulkan bukti sebelum maklumat tentang jenayah cyber serta menjadikan analisis dan cadangan untuk meningkatkan kebersihan langkah-langkah pencegahan dan penyelidikan. Jadi NGO mungkin boleh bekerjasama dengan pihak polis misalnya. Jadi dari bahagian bantuan berisikan, NGO boleh menyumbangkan sedikit daripada mereka punya tenaga-tenaga pakar untuk menggodam balik mereka punya penjenayah punya fake profile itu, dan pihak polis melakukan siasatan dan tangkapan kepada pihak penjenayah itu tadi. Itu contohnya. Jadi NGO ini sebab dia mempunyai banyak tenaga pakar, dia mungkin boleh melakukan penyelidikan seperti pembangunan software-software yang boleh digunakan di pihak-pihak kerajaan untuk menyekat jenayah cyber daripada masuk di komputer kita. Contoh, satu link phishing diberikan kepada komputer orang awam. Tapi dengan pembangunan software anti-phishing yang mungkin dibangunkan oleh NGO, pada masa sekarang ada banyak, termasuklah macam antivirus dan sebagainya. Jadi link phishing itu boleh dikenal pasti dan pengguna boleh mengelak daripada menekan link tersebut. Dia macam ada amaran cakap suspicious link detected. Jadi boleh berjaga-jaga, mungkin boleh semak dia punya domain terlebih dahulu. Contoh kalau maybank to you, pastikan dia maybank to you itu tulisan, bukan maybank 3U ataupun maybank 4U ataupun CIMB to you. Contohlah, kita kena semak dia punya domain itu betul ataupun tidak. Jadi seterusnya ini merupakan senarai rujukan yang telah kami nyatakan sepanjang pemandangan ni. Jadi ini dia punya yang secara senaraiannya ada panjang, dan saya akhiri kami punya pembicaraan kumpulan dengan sekalom terima kasih dan terima kasih. Yeah.